Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, seperti yang saya janji, saya nak terangkan berkenaan dengan kaunter Acres. So, kita tengok graf dia terlebih dahulu. Minta maaf kalau suara slow sikit ataupun batuk tu. Minta maaf banyak-banyak lah. Saya tak berapa sihat. Cuma saya dah janji, saya nak terangkan, saya akan terangkan kepada anda. Cumanya, mungkin ada part-part yang saya perlu tapis. Okay, so sebab ini adalah video public. So, bila saya story dan saya post kepada public, of course saya perlu ada sedikit tapisan, okay, sebab ada banyak rahsia-rahsia. Kalau saya dedahkan, ada pihak yang akan terasa, ada pihak yang akan faham-faham lah. Okay, so saya tak tahu berapa ramai orang yang play video ni, berapa orang macam mana yang berada dalam channel saya. Saya tak mengenali kesemuanya. Okay, bukanlah tujuan saya untuk promote, so masuk grup berbayar ke, dok lah. Tapi siapa yang pernah jumpa saya, dia akan faham. Okay, even kalau saya pergi ke kelas, saya buat event dan sebagainya, banyaklah rahsia-rahsia yang saya dedahkan. Dan selama ni pun banyak juga rahsia yang saya dedahkan kepada anda. Okay, cumanya terkawal lah. Okay, so Acres ni kita dah suggest pada bulan Oktober. Okay, pada tak silap saya, pemilihan kaunter pada bulan September. So seperti mana yang anda tahu, okay, saya ni study based on technical. Jadinya ada beberapa ada beberapa faktor pemilihan kaunter yang saya dah tetapkan kepada diri saya dan juga apa yang saya ajar. Okay, kaunter itu mestilah berada di sekitar harga 20 sen ke 80 sen kebiasaannya bila saya kongsikan. Jadi pada waktu itu, okay, pada bulan September 2017, harga adalah sekitar 20 sen. So bila dia dah naik area 20 sen ni, barulah akan masuknya dalam saya punya watchlist. Kalau anda perasan lah, siapa yang join saya punya channel daripada dulu. Okay, so dekat sini saya cuba terangkan kepada anda terlebih dahulu, serba sedikit, okay, faktor-faktor pemilihan kaunter saya yang selalu kongsikan kepada anda. Okay. Yang pertama sekali, saya akan memilih kaunter-kaunter yang berasal daripada bawah. Okay, sebelum ni volume dia biasa-biasa sahaja, dan dia bukan datang daripada atas. Okay, kaunter tu bukannya datang daripada harga beringgit-ringgit kemudian dia turun. Okay, kemudian nampak macam nak naik sikit. Itu sangat jarang sekali saya kongsikan. Saya hanya kongsi kaunter-kaunter yang mencipta new high ataupun mencipta new resistance, ataupun pada dasar yang paling senang sekali kalau kita nak faham, kaunter yang uptrend. So ciri-ciri kaunter uptrend yang saya selalu kongsi adalah, yang pertama, dia memang nampak naik. Daripada dulu dia harga 4 sen. Ni latest pada 2017, pada bulan pada bulan 9. Pada bulan 9 lebih kurang harga 25 sen macam tu. Jadi apabila harga capai 20 sen ni, kebiasaan dia akan masuk dalam saya punya watchlist. Kebiasaannya. Dan saya akan memilih kaunter, bukan main orang kata secara rambang sahaja, tak. Ni base apa yang saya study sendiri selama 2 tahun lebih. Okay, apa yang saya study, dan yang benar ni memang saya selalu sangat kongsi di channel, dan juga benda ni memang selalu saya kongsi apabila saya buat event dekat mana-mana tempat macam tu. Dan cirinya juga, of course, adalah macam ni lebih kurang. Volume yang dulunya sikit dan tiba-tiba volume yang banyak, dan menyebabkan kaunter itu naik. Okay, naik melebihi paras yang tertinggi sebelum ni. Itu adalah ciri-ciri kaunter yang kebiasaan yang saya pilih. Ada setengah orang dia cakap apa? Nanti harga kaunter tu 20 sen lagi. Jangan pilih lah. Adalah grup yang pilih. Tak lah, saya bukan main pilih contoh kaunter-kaunter yang downtrend. Sorry to say kalau saya sebut kaunter ni kalau menyebabkan ada pihak yang terasa. Sekejap. Okay, contoh macam saya bagi kaunter. Saya cuba bagi kaunter UMWO. Okay.
kenapa saya tak masukkan dalam list kaunter ni. Saya terangkan kepada anda. Saya bagi tahu rahsia dia kenapa saya tak masukkan dalam list. Yang pertama sebab dia datang daripada atas. Dia datang daripada atas. Okey, kemudian dia bermulanya volume dekat sini. Okey. So apabila dia bermula volume dekat sini, saya memang tak ambil. Sebab apa? Sebab dia berada di bawah paras yang waktu dia mula volume ni, harga dia adalah 45 sen. Okey, jadi selagi harga ini tak melepasi harga 45 sen, insya-Allah saya tak akan masukkan dalam watchlist. Okey. Berbeza dengan kaunter Hypebeast. Dia sama aja, sama apa? Oil and gas. Okey. So kaunter Hypebeast pula bezanya adalah memang dia datang daripada atas. Okey, tapi volumenya bermula dekat sini. Jadi volume apabila bermula dekat situ, okey, mulanya volume ini lebih kurang pada mulanya volume lebih kurang pada harga, kalau kita ambil paling tinggi adalah 50 sen. 505 dekat sini. Jadi apabila harga melepasi paras 505 ni, baru saya ambil dia sebagai satu counter watchlist. Dan anda perasan Hypebeast ni saya ambil waktu di atas 50 sen, bukan pada harga 20 sen. Walaupun kadang-kadang saya letak saya punya benchmark untuk harga tu adalah lebih kurang 20 sen ke 80 sen, tapi sewaktu kaunter ni berharga bawah 50 sen, saya tak masukkan dalam watchlist. Reasonnya adalah dia belum melepasi lagi paras yang tertinggi ni. So saya harap anda faham. Anda serba sedikit saya kongsikan. So berbalik kepada kaunter Acres. Okey, kaunter-kaunter yang saya pernah suggest Techfast sebelum ini dia masih syariah. Kalau anda perasan, saya akan suggest sekitar harga hampir-hampir 20 sen. Okey, sebab waktu tu bila kita detect volume masuk dengan kenaikan, so lebih kurang harga pada ketika itu dulunya tak ada volume, biasa-biasa saja, dan tiba-tiba dia naik. Apabila dia naik saja, okey, dengan volume yang banyak dan diikuti kenaikan. Okey, apabila dia berada di atas 20 sen baru saya akan ambil dalam watchlist. Okey, reason yang paling kukuh saya boleh terangkan kepada anda. Okey, seandainya anda dapat tengok daripada dulu sampai sekarang, okey, contohnya kaunter ini tiba-tiba je dekat sini dalam keadaan dia naik dan kita nampak ada banyak volume. Ini adalah indikator volume. Nah, so bila kita tengok volume banyak dekat situ, saya berpendapat, ni saya bagi tahu lah, saya berpendapat bahawa ada new investor, ataupun dalam erti bahasanya orang selalu panggil ada jerung. So lebih kurang macam tu lah. So dulu tak ada new investor, tapi tiba-tiba dia datang new investor. Jadi reason saya bila ada new investor bermakna kaunter ini dia mula nak naik. Okey, itu apa yang saya faham, dan saya cuba kongsikan kepada anda. Okey. So apabila detectnya volume bermula dengan kenaikan, dan saya juga selalu tengok berpelbagai indikator untuk mengkonfirmkan kaunter itu adakah termasuk dalam senarai ataupun tak. Adakah kaunter ini dikategorikan sebagai kaunter yang bagus ataupun tak. Jadi kebiasaannya kita akan suggest kita harga 20 sen atau ke atas, dan kebiasaannya kaunter itu saya akan lupakan ketika mana harga dia mencecah 80 sen, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya beritahu. Bukan saya lupakan dia ni, kaunter ni tak naik, tak. Reasonnya adalah kebanyakan kaunter berharga bermulanya 80 sen ataupun RM1 ini ke atas, kebanyakannya investor ataupun trader ataupun pemegang share yang berada di dalam kaunter tersebut based on fundamental. Jadi kekuatan saya ataupun kepakaran saya di dalam ataupun di sektor teknikal. Okey, minta maaf banyak-banyak. Mungkin ada orang yang terasa, ada yang kata kat saya, takkanlah teknikal saja, hang ni biar betul. Tak betul lah. So even sampai sekarang saya tak ingat Techfast ni dia bisnes apa. Okey, ni sekarang ni dia dah tak syariah lah. So kita tak galakkan. Okey, kalau kita bagi satu contoh, nama dia JHM ataupun Jahanam. Bukan Jahanam lah. JHM, saya tak tahu dia bisnes apa, dan JHM ni dah pergi saya rasa lebih daripada RM5 kalau ikutkan, tapi dia diturunkan balik harga ataupun dia split share. Kalau salah betulkan apa yang saya cakap. Yang mana kaunter ini kita detect dia, ini lama punya cerita pada tahun 2016. Okey, so yang mana pada tahun 2015, yang mana kita tengok sebelum tu tak ada pun sebarang signal daripada sudut volume, ataupun tiba-tiba je dekat sini dia datangnya volume. So kita orang detect, saya detect investor baru nak masuk. Cumanya JHM ni sementara dia nak naik tu dia ambil masa agak lama. Okey,
ini paras paling tinggi dia pernah capai. Jadi sesuatu counter ini apabila dia boleh naik lebih daripada itu, insyaAllah dia baru dikategorikan sebagai okey, dan insyaAllah masa tu volume pun akan banyak. Okey. Sorry nak tak apa sihat. So okey. So anda dapat lihat apabila dia dah break resistance dia semakin tinggi, tapi saya akan lupakan counter ini sehingga dia berada di 80 sen. Itu satu kelemahan saya terus terang saya bagi tahu. Sampai 80 sen saya lupakan counter ni. Saya rasa dekat area sini 80 sen lah ni, sebab dia bahagi dua waktu tu. Saya check balik ya. Tak silap saya dia bahagi dua. Nampak ni. Okey, bonus issue 141. Tak silap saya daripada 100 lot dia akan bagi jadikan 50 lot. Tak silap saya lah, kalau salah tolong betulkan. Okey. Jadi masa sorry. Okey. So itu adalah satu kelemahan saya. Okey, setakat 80 sen saja saya biarkan counter tu, sama ada dia nak pergi terus berapa ringgit pun ataupun dia nak turun balik, saya dah tak tahu dah selepas pada tu. Itu saya bagi tahu kelemahan saya dekat situ. Sebab saya hanya study counter di antara 20 sen ke 80 sen. Sebab tu orang tanya saya, minta counter di atas ringgit. No, saya bukan ada kekuatan tu. Tu yang saya beritahu. Saya tak boleh nak memenuhi semua kepakaran dekat situ. So saya kepakaran saya hanyalah counter 20 sen ke 80 sen. 20 sen ke 1 ringgit sahaja. Based apa teknik yang saya gunakan. Even saya pernah beli counter di atas ringgit, bukan tak pernah saya pernah beli, tapi saya kaji based on fundamental. Okay. So berbalik kepada counter pallet ataupun acress ni. Okay. So counter ni dulunya kita suggest pada bulan September. Dan saya sendiri pun tak hold sampai sekarang. Tapi yang kita keluar masuk normal lah. Okay. So sekarang ni dia dah breakout. Dia dah duduk di paras. Okay. So soalan saya di channel tadi. Kita tengok counter. Mana dah? Mata pun nak berpindah malam. Pukul 2 lah. Pukul 1 lah. Sekejap viewers. Viewers ni dia berada, viewers pula dah acress. Acress. So counter ni tadi. Okay. So kalau orang tanya saya, macam mana boleh dapat bentuk macam ni? Ni. Pilih kat nombor 3 ni. Yang pertama kalau anda pilih dia jadi macam ni. Yang kedua dia jadi macam ni. Lambat sikit lah. Yang ketiga dia jadi macam ni. Selalu saya tengok yang ketiga ini. Okay. So saya tanya soalan. Just saja je lah. Bukan nak suruh jawab betul tak betul. Semua jawapan tu betul. Okay, saja je. Okay, saya tanya counter ni naik. Jadi saja saya tanya. Naik sebab apa? Ramai pula PM saya ke tepi. Okay, saya tanya naik kenapa? Adakah sebab saya bagi 2 jawapan lah. Satu jawapan tak tahu. So saya bagi 3 pilihan. Adakah disebabkan quarter report? Sebab pukul 5 lebih tiba-tiba keluar quarter report. Pukul 5 lebih. Kalau dia keluar pagi tadi lain cerita. Dia keluar petang selepas market tutup. Cerita dia lepas dia naik baru keluar quarter report. Okey, faham maksud saya lah. Jadi saya tanya, adakah counter ini naik disebabkan quarter report? Ataupun naik disebabkan ramai buat pembelian? Kalau saya terus terang beritahu lah. Mungkin yang jawab tu student-student saya yang pernah beli DVD, yang pernah join eksklusif, yang pernah join celik teknikal, yang pernah join kelas dan sebagainya. Sebab tu dia jawab naik disebabkan ramai orang beli. Saya jawapan saya senang lah. Kenapa counter ni naik disebabkan ramai orang beli? Itu jawapan saya. Kenapa ramai orang beli? Baru kita tengok. Okey, kenapa ramai orang beli? Yang pertama ada orang mesej saya bagi tahu. Keluar news 2-3 hari lepas bisnes dia cantik. Ada new project ke apa saya tak pasti. Okey, disebabkan orang percaya bahawa dia new project ke apa dan sebagainya, maka orang berminat nak beli. Jadi bila orang berminat nak beli, maka dia akan naik. Itu yang pertama. Yang keduanya, okey, ada yang nampak dah, ada yang tahu bahawa result ataupun kita tak tahu lah. Saya sendiri tak tahu pun result quarter report hari ni, dan saya menjangkakan result dia keluar pada bulan 2. Okey, saya tak tahu. Okey, bila saya tak tahu, tiba-tiba petang ramai yang viral kan bahawa acress ni quarter report dia positif. Positif 7,000 tak silap saya. 700. Okey, jadi saya tak tahu. Sebenarnya saya pause saya batuk. Saya tak nak bagi anda dengar. Okay. So result dia keluar pada petang. Jadi ada adalah yang tahu. Ni orang-orang dalam lah. Saya tak tahu lah. Saya beritahu. Kalau anda tengok perbualan kami 4 orang, saya kata confirm ke apa tu, itu teknik lain.
Okay, confirm naik. Saya kata itu teknik lain lah. Tak ada kena mengena dengan quarter report. Seriously, saya tak tahu, sumpah demi Allah. Saya tak tahu quarter report dia keluar pada hari ini dan positif. Yang tu saya kena mengaku dulu. Okay, kemudian ada yang pertama tadi disebabkan news. Okay, jadi bila news itu datang, orang berminat nak buat pembelian. Jadi selepas orang berminat buat pembelian, maka ramailah buat pembelian. Jadi bila ramai buat pembelian, maka naiklah kaunter itu. Kenapa ramai buat pembelian naik? Kalau tak faham aja buat saya. Tak apa, nanti saya terangkan sikit insyaAllah. Kemudian yang keduanya, quarter report dia positif. Jadi ada di kalangan orang yang beli tadi tu, okey, kalau kita tengok dekat sini transaksi yang berlaku sehingga 1.5 juta. 1.5 juta lot tau. Jadi banyak beberapa transaksi tak silap saya kita tengok. Saya pun tak pasti kat mana sekejap Ini dah kira save. Saya nak cari berapa transaksi. Saya pun tak apa cakap juga benda ni. Anda ingat saya faham semua ke? Saya bukan, maksud saya saya pun tak pandai semua lah. Tak semua benda saya tahu. Lebih kurang macam tu lah. So dekat sini kita tengok. Tu transaksi sebanyak 5,941. Banyak lah. Kalau kata seorang buat satu transaksi, bermakna 5,941 orang. Kalau seorang buat transaksi, satu transaksi tu seorang, maksud saya. Faham tak? Faham maksud saya? Dia ada 5,941 transaksi. Jual beli tu. Kalau kata seorang tu satu transaksi, ni. Ni 26 ni. 26 buy. Okey, 26 orang queue. Sama ada 26 ataupun orang yang sama di queue 26 pun boleh. Orang yang sama queue 2 sekali pun boleh. Dia tetap kira satu transaksi. Jadi lebih kurang kita tengok dekat sini hampir 6,000 transaksi. Termasuk saya lah. Termasuk saya tadi. Okey. So, dia jadi 5,941. Okey. Disebabkan ramai yang buat pembelian ni, kemungkinan di antara 5,900 kita kira orang lah. Di antara 5,941 transaksi ni, kemungkinan ramai yang dah tahu bahawa quarter report dia keluar dengan positif hari ni. Of course lah orang tahu. Orang dalam mestilah tahu. Saya mengaku dah, sumpah saya tak tahu. Jadi bila dia tahu kata satu report ni nak keluar dengan cantik, okey, kebiasaan dia orang akan nak beli. Jadi bila kita kena faham, bila orang nak beli ni, kaunter tu naik tau. Jadi mereka ni, minta maaf lah kalau kata orang yang beli ni ada dalam grup saya minta maaf. Tujuan saya hanyalah untuk share. Jangan risau. Okey, tak semua play kepada orang yang beli ni, orang yang dah tahu quarter report ni. Okey, bukan niat saya untuk nak bagi anda rugi ke apa tak lah. Seriously, saya bukan nak dedahkan sangat. Saya tak dedahkan semua. Saya just bagi serba sedikit supaya orang buka minda, supaya orang faham. Okey, dan saya bagi jaminan tak semua orang play video saya kepada yang dah beli siap-siap ni. Minta maaf banyak-banyak. Saya bagi tahu siap-siap. Okey, kalau kata macam tak selesa apa yang saya share, anda boleh PM saya bagi tahu. Saya tak akan share lagi dah. Mungkin ini yang saya share. Tapi kalau ada yang tak selesa dengan apa yang saya share ni, anda boleh PM saya bagi tahu. Okey, kita boleh sembang elok-elok. Lain macam ni lah. Sebab saya nak cerita ni satu rahsia. Bila rahsia ni, of course akan ada pihak yang tak puas hati. Akan ada pihak yang tak suka. Okey. So, saya sambung lah. Jadi, ada di antara mereka ini yang dah tahu bahawa quarter report nak keluar. Jadi, bila quarter report nak keluar dengan elok, kebiasaannya orang akan apa? Orang akan beli esoknya. Jadi, bila ramai yang beli, maka dia akan naik. Siapa yang nak beli esok, belilah. Saya tak kata jangan beli tau. Confirm naik esok. Sudah sampai satu tahap confirm naik. Tapi tak tahulah naik sampai mana. Okey. Jadi, tu yang kedua sebabnya. Okey, yang pertama disebabkan ada news sebelum ni keluar lah. Okey, so yang keduanya disebabkan quarter report nak keluar. So, dia dah tahu dah quarter report ni nak naik, dia beli banyak-banyak. Okey, then esok bila orang beli, untunglah dia. Dia tu siapa saya tak tahu lah. Mungkin dia ada dalam channel saya. Dia play video ni. Dia tu jadi anda lah. Sorry lah bang lah. Jangan marah saya lah. Tak semua orang play bang. Jangan risau. Okay. So, saya cuba untuk tak nak explain begitu macam
nampak sangat. Saya cuba explain agak tapih jugalah senang cerita. Saya tapih jugalah apa yang saya nak cerita ni. Saya tak cerita lebih. Saya tak cerita begitu detail sangat. Minta maaf banyak-banyak. Dua-dua pihak saya minta maaf. Okay. So, jadinya, logik apa yang saya cakap. Okay, dia dah tahu dia beli. Kemudian esok, dia tu saya tak tahu siapa. Kemudian esok, ramai orang buat pembelian. Dan saya tak yakin bahawa walaupun video ini sampai, saya terpaksa bagi video ni lambat sikit. Saya terpaksa bagi video ni lambat sikit. Dan normally esok dia akan buka GitHub. Sebab ramainya orang nak beli. Kebiasaan dia buka GitHub. Tak ada esok 585, 580. Silat-silat 60 sen tu. Jadi apa jadi dengan orang yang beli hari ni? Cerita dia orang yang beli hari ni untung lah. Teruk batuk macam ni. Okay. So itu reason saya yang kedua. Kenapa counter itu naik? Okay. Kemudian yang ketiga. Reason. Jadi counter ni dia break resistant. Based on technical. Counter ini break resistant pertama. Iaitu pada 475. Jadi bila counter ni dia naik jadi atas 475. Ramainya percaya. Kita tak kata ramainya. Jika ramai yang percaya bahawa 475 itu resistant. Resistant ni adat dia. Apabila naik melebihi resistant, dia akan naik lagi. Itu dia punya definisi. Tak boleh nak halang definisi tu. Memang itu dia punya maksud. Okay? Penggunaan resistant. Apabila dia berjaya naik, lagi-lagi close lah. Apabila dia berjaya naik dan close di atas resistant, maka counter itu nak naik lagi. Jadi bila ramai yang percaya, orang ramai masuk. Bila ramai masuk, dia naik. Cerita dia jawapan dia bila ramai beli dia naik. Jadi kenapa ramai beli? Yang pertama tadi disebabkan news 2-3 hari lepas. Yang kedua sebab quarter report. Yang ketiga sebab break resistance yang pertama. Kemudian itu di sebelah pagi. Itu di sebelah pagi dia dah break resistance pada Okay, so saya double check balik. Dia break resistance tak silap saya pada pukul resistannya 475. Jadi dia break resistance pada pukul 475 kat bawah sikit. Ni kat sini. Pada 9.30 dia dah break resistance. So pukul 9.30 tu dah mula orang ramai buat pembelian. Then di sebelah petang. Cerita dia di sebelah. Jadi bila ramai buat pembelian maka counter naik. Di sebelah petang pula dia break resistance 515. Ni kita panggil breakout. Bila dia mencipta new high dia akan jadi breakout. Okay. So pada petang 515 dekat sini. Tak sampai petang bang. Pagi tu pukul 10. Saya kontrol suara. Saya takut terbatuk. Okay, so dekat sini. Nampak? Pada pukul 10 suku. Okay, pukul 10 suku ni dia dah start naik. Malah nak pause. Okay. So di sini dia dah start breakout. Jadi bila dia start breakout ni makin ramai orang berminat untuk masuk. Kalau saya ajak tunggu dia close dulu lah. Boleh juga nak beli sebelum close, tapi pastikan dia close kat atas lah. Kalau tak close kat atas jual balik. Itu apa yang saya kongsikan dekat student saya. Jadi itu reason yang ketiga. So saya bagi tahu reason dia terlebih dahulu lah. Yang pertama sekali, counter ni naik. Saya bagi tahu lah, counter ni naik disebabkan ramai orang beli. Kalau ramai orang beli dia naik lah counter ni. Anda kena faham hak tu dulu. Tak setuju kat saya pun tak apa, saya tak kata apa. Okay, apa yang saya ajak orang, counter ni naik. Kalau ramai orang beli dia naik. Tu je. Tapi kenapa ramai orang beli tu baru kita boleh kaji belakang sikit. Yang pertama mungkin sebab news. Yang kedua mungkin sebab quarter report bagus. Yang ketiga sebab break resistance. Bila banyaknya signal pembelian dekat situ, maka ramai orang beli, maka naiklah counter itu. Faham? Cukup saya cerita dekat tu dulu. Okay. So, kenapa saya kata ramai beli naik? Ni dah kita tengok dekat sini. Okay. 12,647 lot ini adalah harga 580 orang nak jual. Okay. Jadi kalau seorang beli 10 lot, kita averagekan seorang beli 100 lot. Okay. Seorang je beli 100 lot. Kalau 10 orang beli, lebih kurang dalam 1000 lot. So nak kena ada 120 orang beli, habis lah lot dekat sini. Faham tak? Kalau ramai beli, habis lah lot dekat sini. Jadi bila ramai beli, habis lot kat sini, dia mula jual pada harga 585. So start 585, dia naik 585. Ramai yang beli cepat naik, ramai yang beli cepat naik. Cuma beza dia dekat sini. Okay. Counter ini naik bukan disebabkan retailer biasa. Counter ini naik disebabkan jerung yang support.
Institution yang support. Tapi kita kena cerdik. Kena cerdik. Kita ni nak main-main Sam. Habis macam-macam saya dedahkan lagi. Ni, pada pukul yang ni saya banyak kali saya share kepada anda. Pada pukul ni cantik ni. Pada pukul 9.38. Tuan-tuan. Pukul 9.38 saya buka kalkulator kepada anda lah sekali. Saya kalau saya kira sendiri dekat handphone, tak feel orang tak nampak macam ni saya cerita. Kalkulator. Kita pergi ke kalkulator. Dekat sini ada transaksi sebanyak 51,981 lot lah, bukan unit. Lot. Okay, so sini kalkulator. Berapa lot? Mari saya tolong kira kepada anda. 51,981. Dia buat 51,981. Karut je kalkulator. 51 sama ada laptop ni gila atau tuan dia pun bukan tuan dia gila, tuan dia penat. Okay, saya penat bawa balik daripada East Coast. Letih tak habis dengan sesemua, dengan sakit tengkuk, sakit urat apa semua, sebab tidur tak betul. Lepas tu sesemua lah, semua batuk main sekali je. Mana dah? Okay, 51,981 lot transaksi pada pukul 9.38. Jadi saya letakkan siap-siap dekat sini. Lot kita tambah kosong, dia akan jadi unit. So 5,198,100 unit transaksi yang terhasil pada pukul 9.38. Means transaksi yang terhasil itu adalah ada orang beli, ada orang jual. Ada yang beli, ada yang jual. Transaksi ni adalah transaksi ni apa? Transaksi je. Okay. Kalau orang tu jual saja, tak ada siapa nak beli, dia tak berlaku transaksi lah. Okay. Pergi 7E kata nak pergi beli ayak mineral. Nak beli 5 kupang. 50 sen. 7E tu mampu tak mau jual. Jadi kita nak beli, 7E tak mau jual. Berlaku dah transaksi? Jawapan dia tak berlaku. Sama juga dalam konsep saham. Kalau kita nak beli, okay, kita nak beli, kita letak kita nak beli dan kita letak harga yang kita nak contohnya. Tapi orang yang nak jual tak ada pun jual pada harga yang kita nak, maka takkan berlaku transaksi. Yang berlaku transaksi ni adalah persetujuan. Apa saya cakap? Persetujuan. Okay. So dekat sini dia bagi detail sikit, cantik sikit. Sepanjang 9.31 ini, okay, 9.38 ini, okay, dia bukannya masuk. Sorry, sekejap. Sorry sekejap. Sekejap, sabar sikit. Okay, 9.38 je. Sekejap. Okay. Dia bukan sekali masuk lah nilai 51,000 tu. Okay, sekali. Dia bukan sekali masuk 58,000 lot tu. Dia bukan sekali lah. Dia transaksi dah. Okay, so dia ada minit dan second dia. Pada pukul 9.38.03 ada orang buat pembelian 500 lot. Okay, lepas tu second yang sama, nampak? Second yang sama saya tak boleh nak cerita lah. Second yang sama lah, saya nak campur bukan dia lah. Okay, so lebih kurang dalam masa 1 minit ada sebanyak 51,981 transaksi. Yang mana hijau ni beli, yang merah ini jual. Yang hijau tu beli, yang merah itu jual. Jadi kalau kita nak kenali lagi yang lebih mudah lagi dekat sini, tak payah kaji teruk-teruk. Saya ni bukannya nak ambil mudah dah. Saya nak bagi orang study ni senang. Bila orang study senang, dia tak asal susah nak study, dia mau study. Jadi bila asal nak study punya susah, nak kena satu nak kena tengok tu tengok ni, jadi dia
lah kali malas tadi duduk dalam grup senang. Duduk dalam grup, orang bagi counter tengok saja. Tu. Okey, saya nak bagi senang kata bahawa ni 82% ini adalah beli. Ni B ni beli. Dalam bahasa Inggeris dia buy. Okey, B tu bermaksud buy. Okey, buy pun boleh, beli pun boleh. Okey, tapi dah diguna bahasa Inggeris kat ni kita kata dia buy lah. Buy persen 82%. Jadi selebihnya jual. Okey, maknanya orang tu beli dekat sini tapi ada juga orang jual dekat sini. Nah, ni beli. Ni jual. Okey. Orang ni orang yang tak ada saham, dia beli dekat best sell. Orang yang dah ada, dia jual dekat best buy. Nah, saya terpaksa ringkaskan sebab dah panjang sangat video ni. Okey, so 5 saya nak cepat, saya pun takut terbatuk. Okey, so 5198 5191 ni, okey, 82% sahaja pembelian. Jadi kita kira yang beli saja. Yang jual tu lain cerita, kita cerita yang beli. Okey, so kita darab dengan 82%. Darab lah. Jumlah ni darab dengan 82%. Darab 82 persen. Daripada 51981 transaksi tu 42 ni belakang jangan kira lah. 4262 okey 4.2 juta lebih kurang lah 4.2 juta unit okey pembelian. Jadi kita darab lah dengan harga pada masa tu. Dia darab dengan harga pada masa tu. Sorry lah. Okey, so kita darab dengan harga pada masa tu. So harga dia adalah berapa pada masa tu? 470. Okey, so kita ambil tu harga 470 lah. Sebenarnya kalau cekap sikit lah. Sudah jadi apa tu? Tapi saya ingat lebih kurang 41 lah. So dia lebih kurang 41. Kalkulator lambat lah. Sorry lah saya buat lain sekejap Okey, so lebih kurang ni yang nilai yang agak tepat lah. 44703 lot ataupun 4.47 juta unit. So kita darab dengan 0.47. Mana pergi lah 0.47. Ada lagi, saya ingat tak ada lah. Darab dengan 0.47. Okey, 0.47. So jawapan dia adalah apa ni. Lebih kurang lah. So 4470. Lebih kurang lah saya nak ambil nilai. Okey, so dia beli sebanyak 2.1 juta. Nak cerita benda ni punya lah panjang. Saya buang dulu kalkulator ni pun semua. Okey, 2.1 juta. Nak cerita dia beli dekat sini 2.1. Yang kacau boleh dah kalkulator. Okey, 2.1 juta dia beli dekat sini. Jadi saya suka tanya pada diri saya saya bukan tanya orang. Saya kata, dia ni beli 2.1 juta. Dia ni agak-agak dia nak untung ke dia nak rugi? Anda jawab sendiri lah. Saya tanya diri saya. Bila saya tanya diri saya, bila saya tengok kaunter ni naik, selalunya saya akan biarkan dulu. Dan ada orang tanya, kenapa saya suka beli sebelum pukul 12.30? Ni saya beritahu. Normally, saya tak mahu beritahu. Ni rahsia besar. Tak boleh. Minta maaf banyak-banyak. Saya tak jadi beritahu. Minta maaf banyak-banyak. Saya tak jadi beritahu. Okey. Tapi ada saya beritahu lah beli. Beli pada pukul 12.30. Okey. Sampai saya beritahu kata confirm naik at least lebih. Kenapa saya kata lebih 5.40? Dia mesti lebih daripada yang pagi tadi dia naik. Okey. So serba sikit lah. Saya cerita. Saya tak boleh cerita agak lebih sangat. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Kemudian kita berbalik kepada quarter report. Sikit saja lagi saya nak cerita. Normally selepas quarter report positif, kat mana nak tengok quarter report? Sekejap orang tanya saya pula quarter report nak tengok kat mana. Sekejap. Anda boleh pergi ke Malaysia Stock Business. Stock. Okey, dekat ni. Anda pergi kat sini. Okey, boleh tengok latest quarter report. Saya kata bulan 2 bulan quarter report. Sebenarnya tiap-tiap bulan ada quarter report. Yang famous bulan 2. Sebab apa bulan 2? Bulan 12. Okey, Bursa bagi tempoh quarter report untuk bulan 12, paling lewat hantar bulan 2. Paling lewat hantar bulan 2. Jadi normal lah orang suka hantar kerja last minute. Tu nampak tu. Acress.
keluar pada hari ni. Pukul berapa saya tak ingat. Saya rasa pukul lepas market tutup tak silap saya. Kalau tak lepas market tutup pun dah nak dekat tutup. Dah tak boleh naik dah harga. Pukul 4.50 maybe. So lepas saya pergi tekan buat apa. Saya tak pasti video internet saya slow ataupun komputer saya yang dah nak hang lah. So kita tengok dekat situ. Tu, naik sampai 7.53%. Agak-agak esok kalau orang tengok ni celapak orang nak beli. Orang yang percaya bahawa quarter report untung counter naik, esok celapak dia pergi beli. Minta maaf banyak-banyak siapa yang terasa. Memang esok celapak beli. Ramai yang beli, berpusu-pusunya orang nak buat pembelian. Lagi-lagi sampai beribu-ribu persen. Contoh saya bagi kepada anda, bukti saya bagi kepada anda. Saya bagi bukti kepada anda sekejap. Tolonglah, janganlah dia buat lambat boleh. Okey, bukti dia sekejap. Saya cuba bagi anda. Satu counter ni nama dia Juan. Saya pause dulu Okey, sebab apa saya kena pause? Bukan saya batuk. Saya tak tahu nak cari kat mana. So saya dah jumpa, saya tunjuk dah. 30 Oktober. Date dah. Waduh. 30 Oktober. Okey. Quarter report dia keluar 30 Oktober 4.35. Okey, kita tengok counter Juan pada 30 Oktober. Tak payah tengok ayat selamat jauh-jauh, kita tengok dekat. Mana ya? 30 Oktober. Ni. Hulamak. Ni 30 Oktober. Ni. Esoknya tu, siapa yang beli pada hari ni, cantik lah siapa yang beli pada sini. Esok tu, buka-buka dah untung 25%. Okey? Buka-buka dah untung 25%. Dan naik sehingga 45%. Jawapannya siapa yang untung? Mari kita cek balik. Siapa yang untung? Akres ni. Siapa yang beli hari ni, dia akan untung esok. So, nak celapak beli waktu quarter report keluar, kau belilah, tak ada masalah. Tapi kena cerdik. Kena fikir betul-betul. Kena nak ambil kesempatan, boleh. Saya tak kata counter yang keluar quarter report ni tak boleh buat untung. Saya bagi tahu, boleh buat untung. Tapi kena dengan cara dia, ilmu kena cakap sikit. Sebab tu saya berulang kali cakap, orang yang lemah akan ditindas. Orang yang lemah main saham ni, okey, akan ditindas oleh orang yang cakap. Kalau orang cakap tu bagus, tak apalah. Orang yang cakap tu kena balik, tak tahu nak kata lah. Bagi saya, Jerung yang berada dalam kaunter Akres ni bagus. Bukan nak puji dia pun tak, bagus. Dia bukan macam M-Lab punya Jerung. Okey. Jadi Juan ni pun bagus, tapi merana jugalah dulu. Hampir 2 bulan. Jadi siapa yang beli pada atas ni, sakit hati lah. Dia tengok quarter report, tengok naik. Dia beli, lepas dia beli turun. Dia beli kat atas ni 35. Tu dia, 2 bulan mau naik balik. Elok-elok naik dia jual. Dia tak tahu lepas naik tu nak naik lagi. Okey. Tak lah, nak puas lah. Okey, so saya sambung lah. Okey, ini bahana. Orang saya panggil tahana dah. Lepas quarter report memang naik. Siapa nak ambil kesempatan, boleh ambil kesempatan. Kena cakap lah. Lepas tu, siapa yang terkena duduk kat atas ni, tunggulah. Tunggu. So, kesimpulan dia adalah belajar lah. Belajar dia tahu lah. Kalau tak belajar, habis bukan saya nak promote pergi kelas. Saya kata, pergilah kelas siapa-siapa pun. Belajar. Okay. The point dia adalah belajar. Jangan jadikan diri kita ni lemah duduk kat bawah. Akan kena tindas selalu. Akan kena tindas. Itu je saya nak beritahu. Ada satu benda lagi saya nak beritahu. Lupa lah sekejap. Panjang lah. 40 minit lah. Okey, ada yang play video saya ni daripada YouTube, daripada Tuan Hasbi yang upload, ataupun Ruslan Afendi dan sebagainya. Okey, so kalau anda tak kenal saya, sebab ada yang sampai 3 tahun, 3 tahun, sampai 3-4 bulan cari saya tak jumpa. Dia play daripada YouTube. Anda pergi ke bawah sikit, ada link dekat bawah tu Facebook saya, ada link Facebook saya dekat bawah, Jamil Baharum. Ada juga link Technical Trader dekat bawah tu, saya punya channel Telegram. Dia orang ada letak kat tepi tu. Bukan saya yang upload. Selalunya Tuan Ruslan Afendi dengan Tuan Hasbi Mustafa yang upload. Saya tak sempat nak upload. Saya bagi kredit dekat mereka lah. Untuk upload, terima kasih banyak-banyak. Sebab tolong share juga. Apa yang bagus, tolong share. Benda yang tak bagus, kita letak tepi.
Okay, so ini apa yang saya cerita kepada anda. Sebenarnya sikit saya nak cerita, tapi saya ni memang macam tu. Bila saya dah start cerita, memang saya akan cerita panjang. Nah, saya harap benda ni bermanfaat bagi anda. Okay, boleh kongsikan kepada siapa yang anda nak kongsi. Tapi jangan kecam saya lah. Nah, tadi saya minta maaf banyak-banyak tu. Yang dekat post Facebook lah, dekat channel dan sebagainya tu, bukan saya nak pergi umrah. Tapi terima kasih lah doa saya nak pergi umrah. Bagus juga lah. Memang saya dah cadang nak pergi umrah juga lah tahun ni. Kalau boleh pergi haji lah. Sajalah minta maaf. Kita takut kita ada buat terasa hati ke orang. Kita takut benda-benda tu. Okay, sebab saya kalau bila saya tak sihat, saya akan minta maaf ke orang lah. Macam tu lah cerita dah. Okay, bila tak sihat ni kan nak menghapus dosa. Okay, so next event saya, izinkan saya promote sebuah sedikit sahaja So next event saya di Kuala Lumpur 3 hari bulan 2, okay. Dan juga 4 hari bulan 2 itu advance. So insyaAllah 4 hari bulan 2 advance saya akan buka peluang untuk siapa yang join tu untuk hadir sekali lagi pada next day, iaitu pada hari Isnin 5 hari bulan itu, tanpa sebarang cas. Siapa yang nak datang. Ini yang dah join advance lah. Siapa nak datang boleh datang untuk kita buat live trade. Okay, so kalau market cantik, saya akan buat live trade confirm untung lah. Kalau market cantik, kalau market tak cantik, confirm rugi pun boleh, tak confirm pun boleh. So next adalah anda boleh tengok, anda boleh contact Mat Zalin. Okay, saya punya assistant untuk register. Yang mana nak join advance kelas tu, pastikan anda dah join kelas yang semi advance ataupun anda dah miliki DVD. Sebab saya tak bermula daripada mula. Okay, saya terus sambung sahaja daripada DVD dan juga daripada kelas semi advance. Saya tak akan ulang lagi dah, nak pilih counter dah, minta maaf tak ulang. Kita sambung ke advance pun. Banyaklah sehingga ke topik elite wave, dan saya jangkakan pada hari Isnin tu saya nak kongsi rahsia, macam mana rahsia confirm untung tu. Nama je rahsia confirm untung, tapi belum confirm untung lah. Okey, rahsia ataupun teknik confirm untung yang saya panggil dengan kawan-kawan saya tu. Tapi benda tu tak confirm jugalah, cuma kita lah panggil confirm untung, jangan salah faham lah. Okey. Dan seterusnya JB. Seterusnya Alustar, minta maaf Alustar orang kita. Okey, dekat Alustar, tak silap saya, dekat office saya pada 10 hari bulan. Okey, di mana sekejap di office saya di Shah Perdana. Okey, so saya tak ingat ini event saya, assistant saya yang buat bukan saya buat. Okey, so KL 3 bulan 2, 4 bulan 2 advance. Okey, 3 ni Sabtu, 4 ni Ahad. So kita buat sekali. Siapa yang nak join 3 boleh join 4 bulan. Nak join 4 bulan tanpa pernah jumpa saya, tanpa pernah belajar dengan saya, memang tak boleh minta maaf banyak-banyak. Okey, sebab saya tak nak anda tertinggal. Itu saja. Dan sebenarnya advance class ni pun as per request, saya tak pernah, saya jarang buat. Okey, saya jarang buat. Saya tak pernah pun buat. Pernah lah, tapi jarang sangat-sangat untuk buat advance sampai nak ajak topik elite wave dan sebagainya tu, memang sangat jarang. Okey. Kemudian Lost Start pada 10 hari bulan 2, iaitu pada hari Sabtu. Okey, so dekat office saya office saya baru set up saja. Office baru yang dulu tu ada juga dekat atas saja, so turun sikit kat bawah saja siapa yang pernah datang. Lost Start, kemudian Penang 11 bulan kita buat dekat Batuas. Okey, yang kat KL tu kita buat dekat Sunny Hotel ataupun Tune Hotel, dekat je dekat area PWTC. Dekat Penang kita buat dekat Batuas di Garden. Okey, JB. JB ni saya sebenarnya tahun lepas 3 kali saya nak pergi buat event dekat JB, tak jadi. Sebab tak ada sambutan. Terus terang saya beritahu sebab kat sana ramai kat sifu. Saya cubalah nak penuhi permintaan orang-orang JB. Okey, saya pergilah. Kalau ada insya-Allah saya akan sampai insya-Allah. JB saya tak tahu tempat nak buat kat mana. Orang JB nanti minta support, minta bagi tahu dekat staff saya Mat staff saya, kat assistant saya Mat. Minta bagi tahu dekat dia kat mana tempat yang selalu orang buat event. Sebab saya baru tak silap saya baru sekali kot saya buat. Itu pun tahun 2015. Okey, Melaka, insya-Allah dekat Marvilax Hotel. Okey, dekat Ipoh, maybe Hotel Sri Malaysia ataupun dekat Green Town. Dan next KL, next maybe Kota Kinabalu, insya-Allah. Insya-Allah, saya tak janji. So saya punya planner tu
Saya pun tak tengok lagi apa pada bulan 4 dan sebagainya. Okay. So selepas sikit saya kongsikan kepada anda. Siapa yang play video sampai lah dia untung sebab saya nak cerita juga ini. Saja je. Tak semua orang play sampai habis. Ni normally dia naik. Memang naik dulu. Kita tunggu saat. Sebelum pukul 12 dia akan statik. Nampak dia statik tu baru masuk. Okay. Dan petang sikit nanti selalunya pukul 3 suku dia mula. Dia mula kalau tak 3 suku ke 3.45 macam tu. Saya rasa saya dedahkan benda ni banyak. Cakap seluruh tak mahu cakap kat ayah dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Mohon maaf suara tak apa nak okey sikit hari ni. Tapi saya cuba untuk kongsikan kepada anda. Nak tunggu orang lain kongsi, tak tahu bila orang nak kongsi. So saya rasa benda ni saya nak kongsi, saya kongsi kepada anda. Itu saja. Assalamualaikum sekali lagi. Salam sejahtera.